salah satu penyebab stres ialah orang yang kurang buat kebaikan penyebab stres. Sebab tu dia kata siapa yang niat betul, thank you Hadini, siapa yang niat betul, siapa yang banyak beri, dia memang banyak dapat. Dan tidak ada orang yang nak stres, semua orang nak bahagia. Okey, apa kata kita mulakan dengan Al-Fatihah. Okay, so macam dijanjikan ialah kita nak tahu macam mana nak handle stress. Tetapi kita nak tahu apa dia stress sebenarnya. Okay, macam mana nak tahu sama ada you are stress atau not? Sebab macam ni, kita tengok masa kita kecil dulu, ada tak baby yang kata dia stress? Ada tak orang yang dia bangun baby lahir je, memang proses melahirkan, keluar daripada perut ibu satu proses yang stres, because bukan senang ya. Pada ibu tu stres, pada baby tu stres, so kita stres kejap, tetapi sebenarnya dia menghasilkan kebahagiaan kepada baby itu, kepada ibu bapa, kepada nenek, semualah satu keadaan yang sangat membahagiakan. Tak ada apa benda tu. Okay, dah tengok semua ya? Yes, betul. Okay, so kita sebenarnya dilahirkan untuk bergembira, untuk berbahagia. Dan kita memang kalau bayi lahir, kita nak apa tengok? Apakah kita tepuk tangan, baby tu dah pandai menangis? Tak. Kita paling gembira apa baby itu mula senyum. Okay, dan kita tahu senyum ini salah satu amalan yang sangat baik. Memang Allah jadikan kita otot-otot dekat sini, senyum. Dan dari segi medikalnya, ada satu nerve dia panggil facial nerve, saraf kranial ke-7, yang memberi inovasi kepada seluruh muka ini. Dan apabila putus saraf itu, maka tak boleh senyum macam ni. Sebab itu kadang-kadang ada orang joke, dia kata, awak ni senyum, urat senyum dah putus ke? Sebab tak boleh senyum. Jadi kita nak jadikan nak tahu kita stres ialah kita tak boleh senyum. Okay, first kita tak boleh senyum. Number 2, bangun pagi aja kita bad mood. Bangun pagi saja kita macam malas nak bangun. Bangun pagi kita rasa tak ada apa-apa nak buat. Bangun pagi kita rasa letih. Bangun pagi kita tak bersemangat. Bangun pagi kita tengok orang pun menyampah. Bangun pagi asyik nak marah. Bangun pagi bendanya mana Allah beri nyawa, hidup, roh, tapi tak bersyukur, tak marah je. Yang ketiga, tanda kita stres ialah jantung kita rasa berdebar-debar. Rasa duk. Satu lagi, bagi wanita banyak dia tarik nafas macam sesak. Nak duduk diam tapi nak bernafas tak boleh. Itu tanda stres. Banyak perasaan yang dipendam. Satu stres lagi ialah kita buat kerja tak keharuan. Buat ni tak kena, kita tak boleh fokus. Kan ada orang dia buat ni, lepas tu buat ni, tak habis kerja. Dia tak fokus satu. Okay, so macam mana nak handle ni? Nak handle stres ialah, pertama, you nak tak tahu satu ubat yang paling murah, yang paling senang, yang paling merawat semua masalah di hidup ni. Siapa yang nak tahu, cakap nak, dan share, dan buat wash party. Share banyak-banyak, wash party, baru bonda beritahu apakah ubat yang paling murah, yang paling senang, yang kita ada sentiasa, yang boleh atasi semua masalah. Okey, cuba bonda nak tengok berapa orang yang buat wash party. Siapa nak tahu buat wash party, dan bonda nak tunggu sampai 2,000 baru bonda nak beritahu apakah itu. Sebab sekarang dah hampir 1,000. Okey. Okey, apa lagi tanda? Siapa kata nak tapi kena share. Siapa yang kata nak saja tak share, bonda tak nak buat. Wash party and share.
Because sebenarnya bonda nak share dengan you all, I'm going to try to coach you all to be givers. Sebab salah satu penyebab stres adalah orang yang sikap mementingkan diri sendiri memang paling stres. Orang yang tak suka share, orang yang tak suka tengok orang senang, orang yang banyak penyakit dengki, orang banyak penyakit dendam, orang banyak marah, orang yang merasa tamak, orang yang rakus, orang yang takut tak dapat, asyik nak dapat saja. Ini penyebab stres. So bonda nak ajar you all ni semua supaya you all mula share, you start giving. Kalau sebelum ni you all jenis yang tak giver, asyik taker saja. Orang stres ni orang semenerima, dia tak suka beri, asyik nak peluang, asyik nak suruh belanja, asyik nak makan free. Kalau beri barang nak tawar, bagus. Siapa yang nak tahu kalau tak share, bonda takkan beri apakah ubat itu. Okay, please share ya. Saya nak share. Yes. Siapa buat wash party? Okay, the number should increase more than 1,000 now. Okay. So satu lagi, kenapa orang stres? Mereka yang ada penyakit hati, mereka yang selalu dengki kat orang, mereka yang suka cari perhatian, mereka yang ingin mendapat, nak suruh orang hargai, orang kagumi, orang hormati, orang balas budi, orang like dia punya komen, semua ni stres. Okay, bonda akan pergi ubat sekejap lagi ya. Thank you. Tulis nak dan saya dah share. Please share. Share. Sebab selalunya orang yang tak bahagia ni, sebab dia, kalau ikut Imam Ghazali ke siapa, saya lupa siapa cakap, Hamka kan, saya tak ingat. Siapakah orang paling bahagia? Orang bahagia melihat orang lain bahagia. Siapakah orang paling bahagia? Bahagia kan opposite to stress. So kalau kita stres sebab kita tak bahagia. Sebab apa kita tak bahagia? Sebab kita tidak bahagia melihat orang lain bahagia. Kerana orang paling bahagia adalah orang bahagia melihat orang lain bahagia. Okay. So berani tak you all lepas ni nak sebut saya stres? Bila you kata saya stres, bersamaan saya ego, saya penting diri sendiri, saya ada penyakit hati, saya tak suka tengok orang bahagia, saya suka menyakitkan hati orang. Okay. So bonda nak beritahu macam mana pengalaman bonda bila bonda handle stress. Lepas tu bonda akan beri ubat. So siapa yang nak kawan-kawan dia bahagia, dia akan share dengan orang. So bonda nak siapa menonton ni, tolong senyum sekarang. Semua senyum selama 7 saat. Okay. When you smile, good hormones come out, you akan bahagia. Good. Kak Angah, Kak Long. Okay. So kalau you all hari-hari sakit hati, maknanya something wrong. Baik, apa pengalaman bonda handle stress? Okay, contohnya apakah bila bonda stress? Apabila salah satu bonda stress kalau operation. Kan dulu bonda buat operation masa dekat Prince Court, bonda kena buat orang-orang yang sangat kadang tu dah senior, operation tu susah, dan kadang-kadang mereka ni ibu kepada orang yang sangat-sangat VIP. Okay, bukanlah kata buat bukan VIP tak stres, tetapi kadang expectation tu tinggi kan. So apa bonda buat? Pernah kadang bonda tengah buat operation, tiba-tiba macam susah, dan apa yang bonda patut lakukan, bonda tak, staff patut buat, staff tak buat, ubat dia tak taruh lah, macam-macam lah. So what I do masa tengah operation, saya bonda akan tarik nafas, sambil senyum dan tahan. Sebab the minute bonda bernafas, bonda akan stimulasikan hormon vagus, hormon yang menyebabkan parasympathetic system yang bonda akan terang sekejap lagi. Dan bonda akan cuba melihat orang yang buat salah pada bonda tu dengan kasih sayang. Dan bonda tukar reset minda, bonda kata apa? Orang ni bukan sengaja dia buat salah, dia rasa dia buat betul tapi salah. In my standard. Okay?
Dan kenapa kita perlu handle stress ni all? Sebab apabila kita stress, kita jadi orang tidak berkesan. Kita jadi orang yang action kita banyak action tapi kesan hasil tak ada. Kita jadi tidak berkesan. Maknanya kita input 10, hasil 2. So kita tidak efficient. Okey? Alif tolong tu wala tak nampak. Okey. Dan banyak orang saya rasa tak tahu nak handle stress. Sebabkan tak tahu handle stress, maka mereka di rumah tangga tidak berkesan, marah anak, marah suami, marah maid. Dekat office pun tak boleh handle, dekat office pun marah orang, salah sikit belenting. Okey? Dan sebenarnya Bonda dah ada formula sangat berkesan untuk handle stress ni, tapi Bonda akan beritahu pada part tu. Tapi Bonda akan beri satu saja mekanisme dia sekejap lagi kalau mencecah 2,000. So kalau tak cecah 2,000 tak boleh lah, kena tunggu part tu. Ubat yang paling mudah, paling berkesan, paling senang dapat, free saja dan boleh guna sentiasa, all the time, with you all the time. Dan sebenarnya Bonda sedang mengumpul langkah-langkah macam mana nak beri you all ni macam toolkit. Kan kita kalau pergi mana-mana kan kita ada toolkit, satu emergency kit kalau demam kan, kita ada emergency kit kalau luka ke kalau apa tu kan, you bring everywhere. So Bonda nak buatkan satu toolkit handle stress yang you bawa all the time, that whatever situation you akan relax je. Something happen, okay, kita dah tahu dah mana benda belum tentu berlaku, dah tahu dah, dan kita boleh handle. InsyaAllah kita handle diri kita, kita handle suasana, dan macam mana kita nak interaksi dengan orang yang depan kita menyebabkan stres. Sebab kita ni setiap hari kita sedang berinteraksi dengan diri kita dan dengan suasana dan dengan orang. Betul tak? So formula ni lah yang Bonda sedang nak buat dalam satu tempat, ya. Dan Bonda rasa ramai ada join. Admin beritahu kat mana ke? Saya tak tahu. Mungkin admin akan beritahu di mana Bonda nak kumpul tempat untuk handle stress ni. Dan sebenarnya Bonda nak tengok macam mana 1,200 orang sedang menonton ni, apa you all lakukan. Sebab Bonda dah cakap salah satu tanda orang bahagia ialah mereka yang suka kongsi. So bayangkan toolkit kita ada all the time. Kita belajar setiap hari at every moment. Okay? Setiap hari at every moment kita nak nak ada toolkit ni. So kita tidak akan jadi orang yang reaktif. Kan ada orang baik dia baik, orang tak baik dia tak baik. So dia dikawal oleh kekasaran orang dan suasana. Memang kesian orang macam ni. Sebelum tu Bonda nanti akan dapat phone call daripada, dah call ke Zayan FM akan call Bonda. So nanti di tengah cakap tiba-tiba saya jawab call, you excuse me ya. Zayan FM nak call Bonda sebab hari ni dapat SPM. So bila ada peperiksaan, ada orang yang belajar keputusan baik, ada kurang baik kan. So betul, ibu bapa sekarang akan stres anak dia punya keputusan. Macam Bonda lah, tahun berapa Bonda pergi ambil keputusan, bila masuk berdebar, Tuhan yang tahu. Pasal masa tu Bonda punya paradigm is, kalau tak dapat straight A anak Bonda, memang tak boleh buat medik, memang tidak boleh capai cita-cita. That was my paradigm then. Mesti belajar pandai, kena belajar kuat, mesti ada degree, mesti dapat straight A baru jadi doktor. Jadi doktor baru secure kerja, barulah ada career, barulah hidup stable. Jadi lecturer, kerja kerajaan, ada pencen. That was my paradigm. Sebab tu Bonda dulu belajar top masuk medik, dapat top jadi lecturer, jadi profesor. So ingatkan pencen sebagai profesor. Tetapi Bonda tukar paradigm Bonda pada tahun 2007. I shift my perception. Okay, Bonda masuk private.
Itu pun macam banyak bonda dah kena tukar paradigm, orang ajak macam-macam to start something kat Prince Court. Dan masa tu bonda mula rasa kebebasan, di mana bonda senang nak keluar TV, nak buat motivasi senang. Kalau pegawai kerajaan orang tak boleh lah buat benda tu, dia minta izin je betul jabatan. So Alhamdulillah. So sebab tu kita ni kena ubah cara kita berfikir. Win, mata dah okey Win. Okay. Sebab apakah definisi transformasi yang bonda memang share dah so you all ni. Every time I go on Facebook, my mentor program is melakukan transformasi pada orang. Apakah definisi transformasi? Menukar persepsi. Menukar persepsi. Sebab ada orang dia jenis cakap kuat, you know. Some people memang suka cakap kuat. Kita tak boleh nak halang dia. Tabiat macam tu. Sebab tu salah satu tanda kita nak tahu diri kita ni orang yang suka menyusahkan orang ke menyenangkan orang. Orang yang stres, senang kena darah tinggi, dia suka menyusahkan orang. So tengok your hidup ni, suka menyusahkan ke menyenangkan orang. Siapa yang memudahkan orang. So apakah transformasi? Ialah melakukan perubahan persepsi. Persepsi menentukan tindakan, tindakan menentukan hasil kehidupan. So kalau kita nak ubah hasil kehidupan, dalam masuk kelas dah, okay, tak apa you can watch this live again. You can watch this class again. Bonda doakan siapa nak buat kerja apa-apa, teruskan. That's why bonda akan maintain live ni. Admin kita tak down, kita maintain live ni. Kita maintain live ni, kita tak akan turunkan dia. So siapa yang nak pergi mana-mana, you can carry on. Bonda doakan urusan smooth ya. Okay. So kita jangan sibuk motivasi. Banyak orang pergi motivasi, seminar motivasi, tak berubah. Itulah yang bonda nak share ya, yang bila kita ada orang coach kita pada benda cara buat. Bukan sebanyak orang you pergi motivasi dapat ilmu 10%, tapi sebenarnya perubahan berlaku 70% action. Lepas tu kita ada 20% evaluation or feedback. So kita remember this formula, iaitu bila you belajar saja dengan bonda, you belajar saja, you cuma 10%. You dengar ini 10%, tapi 70% action. Itulah formula kita nak orang hidup supaya tenang, bahagia, gembira, bahagia membahagiakan tu ialah apabila kita buat tindakan. So bila bonda bagi something for you to do, please do. Kalau you tak buat, you tak masukkan apa you belajar tu dalam jiwa, dalam sel-sel you ni, dalam badan fizikal you ni, dalam hati dan jiwa dan kalbu ni, memang tak boleh buat apa-apa. Lepas tu, lepas kita buat tu, kita perlukan 20% feedback. Feedback tu lah bila kita perlukan coach, perlukan circle yang baik, kita perlukan exercise, kita perlukan journal, kita perlukan ada ujian, kita perlukan interaksi di online, di offline. Benda tu, that's when you completely transform yourself to a new person. Kita nak jadi the best version of ourselves. 2020 ni kita jadi orang yang berbeza. Okay. Minum air siraman. Believe me you all, kalau you all tak bersihkan rohani, saya bodoh cakap macam ni you all. Kita buat dosa, contohnya kita pukul orang, pukul dengan tangan, tapi tangan tu tak kotor, yang kotor itu hati. Setiap dosa yang kita buat dengan fizikal yang Allah beri pada kita, tapi mengotorkan kalbu kita. Sebab itu you all buat jahat kat orang, orang tu tak terkesan mana, mungkin terkesan, tetapi kesan lebih besar ialah pada diri you. Sebab setiap dosa yang lakukan, ya, dan dosa tu kan boleh kata kita tak boleh ubah diri kalau kita tak ubah 3 perkara. Apa dia? Sifat dalaman kita, apa? Malas, buat makan, melengahkan kerja, ya, benda-benda ni resistant diri kita, inertia you call it. Payah nak start nak buat apa-apa, tunggulah dulu, ya ke? Boleh ke? Tengoklah dulu kejap lagi lah, tengoklah.
melengah-lengah, kejap lagi, tengok dulu, orang kita semua bodoh kata bercakap dengan orang tahu masa depan 20 tahun. Ya ke? Boleh ke? Nantilah, tengok dulu lah, nanti malu kat orang. All this perkataan kelada. Okey. Yang kedua ialah kita kena buang kita punya nafsu haiwan. After nafsu haiwan, tamak, rakus, bersaing, menjatuhkan orang, mengutuk orang, itu nafsu haiwan. Dan yang ketiga ialah sifat kita punya interaksi dengan orang yang jahat, menjatuhkan orang, viralkan orang. Itu semua until dia buang ni, dia tak usah nak masuk benda yang baik lah. So kena tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dulu. Okey. Banyakkan berselawat. Betul. Selawat ni, ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul. Selawat ni satu saja ibadah yang Allah perintah, Allah juga buat. Allah perintah solat, Allah tak solat. Tapi Allah perintah selawat, tetapi Allah berselawat. Ya. Ada Q&A? Dah bagi 4 minit. Ha? 4 minit. Kita nak bagi di Q&A. Ada soalan. Soalan. Okey, stres di tempat kerja. Okey, soalan kini sampai Q&A. Saya tak nampak. Siapa yang nak Saya baca? baca. Siapa yang baca? Sebab saya nampak. Kau nampak? Boleh nampak. Okey, soalan pertama. Stres di skop kerja yang bukan dalam tugas hakiki saya. Saya tinggalkan degree untuk mengajar vocational. Hanya sempat happy beberapa tahun sebelum direntak menjadi sebahagian dari pengurusan. Redha dalam stres. Ini berlaku setiap hari 2 tahun, selama 2 tahun lebih. Kini mencari ikhlas dalam kelang kabut. Sentiasa terlintas untuk resign. Okey, Suhatini, macam ni all. Kita kan mesti yakin bahawa Allah akan meletakkan kita di tempat terbaik. Mana Allah letak kita, itu terbaik untuk kita. Kita banyak benda yang kita tak suka, depan sikit. Banyak benda yang kita tak suka tetapi baik untuk kita. Okey. Banyak benda yang kita tak suka tetapi baik untuk kita. Contohnya, Suhatini, memang you punya bidang kerja ialah vocational. Okey. So you dah, your potential sebagai vocational dah di-realise. Lepas tu dia rentap. Si perkataan disiplin kata itu, direntap menjadi mangsa dipaksa. You ubah kepada saya diberi peluang untuk membangunkan potensi saya dalam melakukan pengurusan. Nampak tak? So saya redha, bukan redha, saya bersyukur dan redha dan bahagia dalam peluang untuk menambah baik diri saya ini. Okey. So you ubah perkataan dulu. Okey. So bukan stres di tempat kerja, kebahagiaan di tempat kerja. So you ubah. So saya punya nak cakap jawapan okey. Okey, Zayan call lah, saya kena jawab Zayan. Okay, kita live sekarang. Diorang tahu saya live sekarang. Assalamualaikum. Kelas kita. Salam, bonda okey ke? Okey, bonda tengah live kat Facebook, dah beritahu dah diorang that so you are live on air now. Alright, okey. Kita rekod Nama bonda kita rekod Okey. Siapa Anas? Layan destinasi Muslim Contemporary #Indah di Hati bersama Salam Ros, Mawi dan Ana. Jangan lupa untuk download aplikasi Shock secara percuma untuk audio yang lebih jelas. Itulah SYOK. Hari ini keputusan SPM dah keluar. Ya. Jadi kepada yang berjaya tu tahniah. Yang berjaya tu dia gembira, betul. Tapi kepada yang tak berjaya ni macam mana ni? Sit down. Kita nak kata semangat juga kan. Kata-kata semangat dari Prof Maya, bonda kita. Assalamualaikum bonda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anas dan Mawi ahli syurga insya-Allah. Allahu Akbar. Amin amin ya Allah. Bonda. Ya. Macam mana kita nak nanti apabila hari ni kan keputusan SPM keluar. Ya. So, ada antara adik-adik kita ni yang berjaya tu biasanya akan happy. Betul. Kalau dia rasa dia kurang berjaya, sebenarnya dia berjaya tapi mungkin dia rasa dia kurang berjaya. Betul. Macam mana bonda? Pertama, bonda nak cakap macam ni ya. Definisi berjaya atau tidak bergantung pada kita. Okey. So dalam dunia ni tidak ada orang tidak berjaya, cuma belum berjaya dari segi intelek. Sebab SPM tu hanya mengukur keupayaan akal. Tetapi manusia ni ada 6 komponen. Sekolah hanya mengukur fizikal dan akal sahaja. Dan
kebanyakan pekerjaan mengambil masuk universiti pun macam tu juga, akal dan tu saja. Tetapi kita tengok sekarang, dunia sekarang tidak bahagia atau berlaku kerosakan. Apakah kerana orang tidak pandai ataupun orang tidak baik? Orang tidak jujur, orang yang tamak, orang yang tidak ada rasa empati. Jadi bonda nak tukarkan persepsi. Okey, kita semua rakyat Malaysia harus melakukan transformasi diri. Apakah transformasi? Perubahan pada persepsi. Kalau selama ini persepsi kita ialah orang yang lulus straight A sahaja akan berjaya, cuba kita tengok dunia-dunia yang berjaya di dunia, Bill Gatesnya, siapa kita dah tahu dah semua ni, tak ada pun straight A. Kalau kita tengok Walt Disney pun, dia pernah dikatakan seorang paling tak ada imaginatif. Albert Einstein dikatakan budak paling lembab. Banyak yang dilabel oleh guru-guru mereka yang sebenarnya kadang-kadang sekolah ini membuang genius seseorang sebab mereka harus pada satu silabus saja. Kalau kita tak boleh buat advance, tak pandai, tak mean kita lembab. Sedangkan kanak-kanak ni ada 10 intelligence. Kita ada 5 intrapersonal intelligence, dalaman, dan 5 interpersonal, kita pandai berinteraksi dengan orang. So bonda nak cakap macam ni, bagi anak-anak, cuba lihat keputusan SPM ini sebagai satu feedback tentang diri anda punya fokus, anda punya disiplin, anda punya jati diri. Sebab kalau kita dah diberi tugas untuk belajar, untuk disiplin, dan kita tak buat dengan baik, maknanya kita lihat keputusan ini bukan sebagai tiket untuk berjaya atau tidak, tetapi keputusan sebagai feedback bahawa kita harus memperbaiki kita punya fokus, kita punya disiplin. Dan bagi ibu bapa, tolong jangan hukum anak-anak, hargai anak, dia dah buat, dan keputusan ini menggambarkan apa berlaku beberapa bulan yang lalu. Dia jadi orang berbeza setiap hari atas pilihan yang berbeza. Bonda, terima kasih banyak Bonda. Terima kasih. Bagi apa Bonda membagi feedback kat saya sendiri sebenarnya. Bagus. You all pun lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, terima kasih bonda. Saya tak ada stres saling kecuali kadang-kadang datangnya perasa sedih bila tengok kawan-kawan satu universiti masing-masing kerja best-best. Ni sifat membandingkan ialah satu benda paling malang yang orang buat dan menyebabkan stres. Membandingkan dari segi fizikal, tengok kerja, tengok sebagainya, tapi jangan kita banding ketakwaan. Kalau saya cakap orang kata bonda ni mengadalah pula takwa. But believe me, satu kata-kata ulama, siapakah orang paling bahagia? Orang paling bertakwa. So kalau kita tak bahagia atau stres, memang tak bertakwa. Okey, so kejap nak tengok takbir. Best, tapi saya Allah rezekikan bekerja di rumah saja, income-nya tak sebanyak mana. Kadang perasaan malu, rendah diri. Cuma rezeki saya dapat, anak selalu beritahu saya, beruntung mama duduk rumah, abang long balik sekolah je, mama ada sambut abang long. Ya Allah, I tell you, macam ni all, ingat, Allah akan meletakkan seseorang pada tempat terbaik untuknya. Ubat yang bonda akan beri nanti ialah, you akan dapat jawapan sebenarnya, bonda akan beri nanti dalam kelas kedua ataupun ujung nanti. Ya, so banyakkan bersyukur dan menghargai anak dan jangan membandingkan dengan sesiapa. Seterusnya, stres di pejabat sebagai pekerja sambung, pula di rumah sebagai ibu perlu melunas tanggungjawab pada ibu bapa yang tua dan kian uzur. Bukan sepanjang masa stres tapi okey. Ruaida, tahniah, anda dapat peluang. So jangan rasa tugas, sebut peluang yang saya dapat menjadi ibu, menjadi suri rumah dan juga sebagai anak. Masya Allah. Dan kita ingat 3 amalan yang Allah paling suka: solat tepat waktu, buat baik pada ibu bapa. Jadi baguslah anda bukan sepanjang masa stres. Cuba ubah niat dan cara melihat. Ya. Masalah kewangan, kerja, masa baran suami, hubungan adik. Okey, Farah. Nama pun awak sebut Farah, maknanya gembira. Okey. So Farah, sebenarnya kalau kita semua tak kena, takut dalam tak kena. So saya cadangkan first Farah audit Farah punya solat, Farah punya aurat, Farah punya pergaulan. Sebab kalau kita dalam keadaan sentiasa dalam keadaan berdosa, akan aura kita negatif, semuanya tak kena. Sebab yang luar ni suami kita, anak kita, cermin dalaman kita. Okey. Membesarkan anak-anak remaja, kita mahu yang terbaik untuk mereka. Stres terutamanya bila kesabaran kita sebagai parents dia cabar.
Tapi saya pujuk hati dugaan dengan anak ni ladang bagus Nurin dah faham awak ladang pahala. So kita nak yang terbaik, ingat yang terbaik tu tengok apakah ketakwaan ataupun untuk dunia. Bila kita fokus pada takwa, anak akan dapat segala-galanya sebab redha Allah datang. Okay. Yes. Perlukan me time untuk sendiri, dah keluar dating berapa. Betul, bagus Nurul Zaidi. Sebenarnya kita perlukan secret life, private life, public life. Secret life kita dengan Allah, kita seorang-seorang. Private life kita dengan keluarga, dan public life kita sekarang. So private life kita boleh make time. Kita okey abang, setiap Jumaat malam pukul 8 hingga 10 me time. So atur dengan keluarga, atur dengan anak-anak, mungkin hantar anak-anak rumah mak atau rumah kakak, buatkan outing. You can make time. Masa ini kita boleh atur. Seterusnya, dengan jiran niaga sebelah. Dah tak larat nak gaduh-gaduh, dah bagi nasihat tapi okey lagi. Okey, you all, jiran ni kan kadang-kadang kita ingat tapi cari niaga bro. Apa? Niaga ke apa ni? Berniaga Okey. So mungkin dia berniaga pandang macam, cuba pandang dengan kasih sayang. Mungkin dia berniaga untuk membantu anak dia, untuk sesuap nasib, untuk tenang. Kita rasa kesian, bukan rasa marah. Cuba rasa empathy. Sebab apabila kita memahami orang, kita doakan dia. Ingat Buddha ajar kita sentiasa mendoakan apa kita nak untuk kita. InsyaAllah malaikat mendoa kita. Solat tak kualiti. Apa ya? Formula terbaik tak? Okey, seterusnya siapa soalan lagi? Okey, stres pagi sebab pagi rushing, kataan rushing kan, nak siap anak kecil pergi sekolah, sebelum bekerja 40 km drive setiap hari, masuk 8 pagi. Okey, macam ni ya, Siti Nurashiki. Okey, bila kita kata rushing pagi-pagi, rushing to your sympathetic nervous system, yang stress hormone akan meningkat. Atur kerja, cuba tidur awal, bangun awal. So jangan sebut rushing. You sebut rushing, otak you dengar, so sentiasa kena rushing. Sebut perkataan jam, sebut jalan penuh. 40 km drive. Bonda dulu pernah bekerja duduk di Kajang, kerja di HKL. Masa tu Bonda gunakan dengan kaset Tok Gugu ni Aziz since 1991. Sebab tu Bonda jadi macam ni sekarang. Apa kita dengar, sama ada sampah atau vitamin. So Bonda tentukan hari-hari Bonda dengar vitamin. So jadikan kereta sebagai universiti kita dengar bahasa Arab ke, Quran ke, ataupun dengar motivasi. Bonda cadangkan pasang YouTube ustazah yang baik, parenting yang baik untuk kita menenangkan. Masukkan fikiran. Jangan dengar radio station yang tidak membawa faedah. Okey. Satu lagi, stres penat sehari-hari urus anak, keluar kerja pagi jam. Faham. Kerja suasana negatif, ada keluarga tak sihat. Okey all, Bonda nampak Izzah, sebenarnya benda berlaku kat luar tu tak best. Bonda cadang macam ni, apa kata you hidup dengan penuh kasih sayang pada diri, sayang semua orang, sentiasa syukur dan mendoakan orang lain, dan ubah perkataan. Penat sehari-hari, rasa kurang bertenaga mengurus anak, kerja pagi-pagi, jalan penuh, sampai tempat kerja suasana yang sangat tidak positif. Sebut positif. Ada yang mulut kurang enak didengari, dan keluarga kurang sihat, dan kurang masa untuk diri sendiri. So you ubah kepada buat skrip sendiri. Alhamdulillah, saya kembali dah bersyukur, saya keluar rumah, jalan tenang, buat skrip apa yang you nak buat minda movie. Okey. Tempat kerja telinga orang negatif, saya dipinggirkan, mereka bercakap dalam bahasa ibunda mereka, double standard treatment. This is my number for meeting purposes, but myself not invited in the meeting. Okay, Hani Melati, Hani boleh choose jadi mangsa ataupun jadi seorang yang take charge of yourself. So kalau you kata bahasa yang saya tengok ni semua jadi mangsa, orang negatif. So kalau you negatif, you nampak orang negatif, apa kata? Orang perlu positif, orang perlu berilmu, orang semua baik, cuma tak tahu nak jadi baik. Selalu dipinggirkan, tak apa, kita senyum saja, fahami mereka, dan apa mereka buat tu jangan jadi mangsa. Tak invite pun tak apa. Bila tak invite for meeting, bagus. Kalau Bonda pula paling malas pergi meeting, especially bila tak ada kesan. So Bonda hanya pergi meeting kalau Bonda boleh beri impact. Kalau meeting yang Bonda tak bercakap, tak ada apa-apa, Bonda tak pergi pun. Oh, dah masuk APMC, bagus. Okay. Rohaizan,
Anak sangat aktif, kadang dengar arahan pun baru cakap, kadang langsung tak dengar. Okay, you all please lah. Rohaizan cuba kata ni, anak-anak sangat kreatif dan bijak dan sihat, selalu dengar arahan. Sebab cara you pandang anak you, energy you, itu yang akan menyebabkan apa jadi kat dia. So cakap benda yang baik. Nak tidur malam, baca Fatihah, cakap pada anak bahawa bayangkan media movie, anak ni tenang, anak ni buat apa you nak buat. Okay, sekarang ni la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okay, depan saya tak jaga mulut azam nak contoh sunnah. Betul, Aliza, kita jaga apa kita baca. Kita nak tahu siapa kita jumpa, buku yang kita baca. Tengok you atau Instagram siapa, Facebook siapa. Penat nak layan kerenah mertua. Nak layan kerenah, itu negatif. Yang tak memahami, penat nak layan suami yang bergaul dengan orang bujang, so dia pun tak sedar diri, itu sedar berkeluarga. Tengok, you kutuk suami you. Setiap you kutuk orang, boleh kata setiap kita kata tak baik pada orang, dengan fizikal kita, hati kita menjadi hitam. Setiap kali you tahu kat Facebook you kutuk suami, 10 orang baca, 10 kali negatif balik kat you balik. Okay, you all nak ubah. Sekarang orang macam ni, Bonda akan ajar buat skrip kehidupan. Itulah Bonda akan ajar besok. Okay, kita nak suruh orang expectation, kita buat apa-apa Aisyah bukan untuk orang punya expectation, Allah punya expectation. Belajar ikhlaskan diri. Betul, syukur positif. Betul. Okay, bagus Nurhasni. Tempat kerja berat sebelah. Okay, ini semua persepsi. If you kata persepsi dia berat sebelah ketika buat kerja, saya sekarang tengah mengandung, semua mangsa saya, nasib saya lah, mengeluh, merungut. These are the thing menyebabkan orang you negatif. Lagi cara you pandang diri you tak ada apa-apa, lagilah orang pandang you macam tu. Okay, bos suka melanggar anak buah, tercetus fitnah demi kepentingan sendiri. Saya rasa suka bekerja. Okay, boleh tak ubah baca lagi apa dia? Boleh tak kita ubah bos kita? Kita tak boleh ubah. Kita hanya boleh ubah cara kita melihat dia. Ubah cara melihat dia, dan dia pun akan berubah. Kenapa saya jadi bahan fitnah sedang saya tak kacau orang? Betul ke tak kacau orang? Salah ke saya, Prof? Fadilah, kita ni kadang overestimate ourselves. Kita selalu merasa kita lebih baik daripada kita diri sebenar. Baik kita underestimate ourselves. Bila kita dapat benda tak baik pada kita, ada beri dapat. Kalau orang selalu fitnah kita, fikir kita ada tak fitnah orang? Mungkin bukan fitnah ni, mungkin fitnah media sosial kita. Mungkin kita viralkan apa-apa. So, lihat diri sendiri. PJJ dengan suami, urusan anak seorang-seorang, kesian dengan suami sebab kerja tak menentu, cuti kadang-kadang sampai stres. Okey. Memang Bunda faham sangat PJJ ni kita perlukan sokongan emosi, tapi Bunda cakap macam ni, kita tak boleh kawal PJJ tu, keadaan peristiwa berlaku tak boleh kawal, tapi respon kita apa kata, gunakan, cakap dengan Allah, ya Allah, Engkau mengizinkan aku situasi ini. Ada orang dia ibu tunggal, suami tak ada pun, ibu meninggal, balu dan sebagainya. Ada sekurang-kurangnya ada suami cuma berjauhan, tapi boleh contact anytime dengan media sosial sekarang. So bila you kata urus anak seorang-seorang tu, emosi ubah. Alhamdulillah, saya diberi peluang meningkatkan potensi saya menjaga anak. Ya Allah, aku yakin orang lain perlu 2 orang, Engkau beri aku seorang, sebab tu Engkau beri aku kekuatan. Berilah aku kekuatan. Bila kita berkesan, jadikan kita orang yang positif, dan jangan dengar masalah. Bila suami mengadu masalah, kata apa? Okey abang, jangan sebut pasal masalah, apa kita fokus akan membesar. Apa yang bandar? Abang nak bos harga ya abang. Okey, cakap pasal apa you nak, energy akan pergi tempat apa kita fokus. Orang cerita pasal kita dekat Nurul Huda, jangan terkesan. Itu you sedang merungut, you punya status sedang merungut, mengeluh. Stop. Jangan fikir tentang orang. Pergi kerja, ladang pahala, buat kerja, jaga solat, jaga aurat, jaga percakapan. Tentukan setiap jam kita bekerja, kita dibayar gaji penuh. Jangan kita buat benda yang kita tak dibayar gaji, main Facebook dan sebagainya. Semangat nak bekerja Aznino, sebab rasa down sebab tak tahu kenapa kita bekerja. Kalau kita pandang ini kerja kita sebagai khalifah, memberi manfaat, menggunakan kekuatan akal, kekuatan kepandaian yang kita ada, kita akan kuat menjadi keladang pahala. Sebut tak kisah kan. Perkataan you all saya perhatikan, cuba positif. Elakkan kemurungan, ialah kita naklah banyakkan bersyukur. Okey, sales perniagaan turun. Okey, jangan kejar sale, kejar benefit. Banyak orang dia orang kejar sale,
kejar duit. Jangan. You kejar nilai. Apa nilai nak beri. Okey. Bos bebel banyak-banyak. So sebab tu kita kena buat amalan manage rezeki. Sale tu lah rezeki kita. Tetapi rezeki kita terletak pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. So kita sebagai pejabat cuba belajar memuliakan dan membahagiakan orang lain. So berikan nilai. Tak usah fokus on the sale, fokus on the nilai. Sale tu Allah akan beri. Okay. Beban tugas malas kekurangan staf, betul. Memang betul. Bonda faham sangat sebab bila kerja kurang staf, kita kerja banyak. Tapi kalau you tak niat kerja tu sebagai amalan soleh, sebagai pahala, memang you akan rugi. So kita nak buat apa? Kita bayangkan, ya Allah Tuhanku, aku buat ni lebih, walaupun aku tak dibayar gaji, aku yakin Engkau akan memberikan kebaikan pada diriku apabila aku ikhlas. Anak-anak aku akan baik, keluarga aku akan bahagia, aku dapat husnul khatimah, sakaratul maut mudah. Sedahkanlah pahala pada ibu bapaku. Dengan sebab aku buat ni, berilah aku kesihatan yang baik, dapat ibu dia padamu, nikmat dan ketaatan. Minta yang baik saja. Okey, minta balasan pada Allah. So saya fikir bos tu bukan tempat rezeki, tapi kemuliaan, kebahagiaan. Senang kecil hati. Okey, Anis selalu orang senang kecil hati ni orang yang dia kurang keyakinan diri. So cadangkan Anis pergi kat cermin, cakap pada diri Anis, saya sayang awak, saya minta maaf pada awak kalau selama ni sebab benda menyusahkan awak. Terima kasih banyak-banyak dan sayangi diri anda. InsyaAllah kita, bila kita dah sayang diri kita, yakin diri kita, orang kata apa pun tak affected. Dosa lalu hadirah, taubat saja. Taubat dengan istighfar lain. Istighfar minta ampun, tapi taubat tu kita tak mau buat dah. Okey, Aisyah Humairah, tak ada kecil hati. Itu semua keyakinan diri. Next one, kualiti kita bergantung pada ketinggian keyakinan diri. Keyakinan diri bergantung pada kebergantungan pada Allah dan juga kita punya ketakwaan. Orang paling bahagia, orang paling takwa. Stres dengan diri sendiri, apa yang diusahakan tak seperti diharapkan. Okey, kita jangan ada sifat nak kontrol. Kita ada sifat kalau macam ni, kalau macam cuba nak kawal, tak boleh. Kita hanya buat apa yang kita boleh buat. Keputusan Allah tetapkan. So bila kita nak kawal apa kita dapat, itu ada sifat ego, maka buang sifat ego. Jadilah orang yang berusaha amalan sebagai ubudiyah pada Allah, amalan soleh. Hasilnya bukan jadi kebanggaan, sebab perangkap orang nak perfect ni apa? Bila capai jadi riak, bila tak capai putus asa. Itu pintu-pintu syaitan. Okey, stres dengan diri sendiri dah bita, sebab bila tak pernah habis. Sebab bila kita tak sayang diri kita, tak hargai diri kita, tak maafkan diri kita, memang stres. So hari-hari pergi kat cermin, cakap saya sayang awak, minta maaf, terima kasih banyak-banyak setiap hari. Zuriat ni hadiah daripada Allah, dan kadang-kadang Allah tak beri kita zuriat, mungkin kita tak bersedia. Tengok apakah kita sudah cukup menyayangi diri kita. Orang yang tak sayang diri, you mengandung pun, anak tu kesian. Ibu yang mengandung keadaan stres, tak sayang diri, maka anak tu akan jadi orang yang sedang jadi gangster. Kajian menunjukkan ibu-ibu yang mengandung dalam stres, anak dia punya otak development slow, tapi dia punya muscle je kuat, so senang jadi gangster. Ini Mak Saleh punya kajian. Okey, dan banyakkan taubat. Banyak orang dia taubat, dia sayang diri, dia senang mengandung. Okey, murid dan tugasan. Kalau kita cikgu, kita marah anak murid, setiap kali kita marah budak, rezeki kita akan lari. Dan zuriat itu satu rezeki. Tahu tak you all, setiap kali kita marah anak, rezeki akan lari. Sebab rezeki ni benda yang baik, datang pada benda yang baik. So kalau hati kita tak bersih, memang akan hilang. Okey, jangan marah anak, sentiasa baik dengan anak. Nur Ayuni, saya stres kejiranan saya, macam tak nak duduk sini, tapi suami saya suka tempatnya. Saya macam berpuak-puak, si ada ketua kawasan bagai tak boleh nak brain saya. Okey, you all macam ni lah. Kita akan dua suasana. Satu, kita mempengaruhi suasana, atau suasana mempengaruhi kita. So bila suami suka, mana tempat tu bagus. So saya cadang macam ni, Ayuni, apa kata setiap hari nak bangun pagi, baca Fatihah lepas subuh, baca Fatihah, hantar kasih sayang pada semua keliling jiran. Sebab hantar kasih sayang, anda dapat kasih sayang, tiba-tiba jadi baik. Okey, kerja lama suatu tempat, Allah, kenapa nak stres tu? Orang kerja lama yang bagus. Sebab apabila ada orang dia nak tukar tempat, nak cari peluang lain, kita akan jadi orang yang kerja lama
Nak tukar, kita tahu kenapa nak tukar. Mungkin kita tak suka orang, so tanya kenapa tak suka orang. Okey, kalau kita banyak tak suka orang, takut kita tak suka diri kita, boleh nak cakap everything start with your self love, self appreciation, self forgiveness. Cuba sayangi diri. Tiba-tiba you punya secret life bagus, jaga solat. Bila you secret life bagus, you punya private life dengan suami, dengan anak bagus, automatic public life, tempat kerja semua okey. Sebab tu Bonda kalau tengok orang tempat kerja tak elok kan, Bonda dah tahu dah ini sure hubungan rumah tangga tak bagus ni. Kemudian kalau hubungan rumah tangga tak bagus, confirm dengan Allah tak bagus. Tu saja you want. Secret life, private life, public life. Ini tu konsep Bonda nak share dengan semua orang. Cuba belajar hari ni. Suami tak ada perasaan dalam kepala, hanya kerja-kerja. Fatimah, kadang-kadang suami kita ni kan, dia jadikan kerja sebagai satu benda yang detour. Mungkin dia tak happy dengan rumah tangga. So macam mana energi dia, baiklah aku sibuk kerja, dia aku tak payah fikir pasal rumah. Sebab apabila kita punya secret life tak bagus, dengan Allah tak bagus, rumah tangga pun tak bagus kan, dengan isteri pun tak bagus, maka dia akan tak ada nak channel kat mana, dia fokus dekat dia punya kerja. So cuba hubungi cuba perbaiki hubungan dengan suami. Okey. Kebencian, Nikhan Liza, kebencian kepada orang yang memecah belakang rumah tangga. Okey, so kita jadi mangsa kan, kita kata rumah tangga kita pecah belah pasal orang. Dah tahulah kita suami orang tu. Ini kisah suami dia ambil orang. Okay you all, kita fikir macam ni, macam mana, kenapa Allah izinkan Allah orang ambil suami kita tu. So kita rather than tengok suami kita tengok diri kita. Apakah kita telah menjalankan tugas sebagai isteri? Apakah kita telah cukup menghormati suami? Apakah kita telah menjaga keterampilan diri kita? Sebab suami ni dia ada, kita nak jaga suami, jaga mata dia biar badan kita sihat, bau kita wangi, bau badan, bau mulut semua kena jaga. Telinga kita cakap baik-baik dan hati suami jaga. Believe me, banyak orang kata Prof, habis dia tak jaga hati kita. Tak apa you all, jaga 3 perkara, 4 perkara suami itu untuk Allah sayang. Sebab apabila kita jaga solat kita, pergaulan kita, aurat kita, kita hormat suami kita. Sebab wanita ni Allah, Rasul, suami. Bila you baik pada suami you, maka dia penuh kenyang dengan kita, orang lain tidak akan dapat ambil dia. So sekarang dah berlaku, mungkin belum kahwin lagi, apa kata Hanaliza, cuba minta maaf pada suami. Sebab suami emosi dia mungkin tengah marah, awak marah, lagilah tak elok. Cuba minta maaf dan taubat pada Allah dan cuba cari penyelesaian. Apa yang perlu anda lakukan untuk menyelamatkan rumah tangga ini? Rasa nak buat Nurhuda Abdul Rahman, nak buat banyak perkara tapi tak cukup masa. Tulis satu-satu. Satu lagi Bonda akan ajar tool besok ya. Dia panggil segment intending. Bonda akan ajar besok. Amy tolong ingatkan cara kita nak jalani hari. Kita bagi hari kita pada jam. From what time to what time. From what time to, macam Bonda hari ni. Okay, Bonda plan. Sekarang dah pukul berapa? 9.30. Okay, by 10 Bonda dah buat benda lain dah. Okay, Bonda dah habis kejap lagi dah 1 hour nanti. Lepas ni Bonda akan meeting. Lepas tu Bonda tengok patient. Bonda dah fikir apa nak buat tu. Tulis dan bayangkan hasil yang kita nak buat. Jangan, kita mesti portion your time. Jangan buat kerja open ended. Okay, 9 to 10 buat ni, 10 to 11 buat ni, 11. So bagikan segmen-segmen hidup kita. Memohon kemaafan pada orang meninggal dunia. Okey, faham. Bila orang dah meninggal dunia, tengok siapa kita, apa kata kita niatkan segala yang kita buat pahala ni kan, kita sedekah pada dia. Satu. Dan berdua, cari keluarga dia yang kita boleh hargai ataupun tolong ya. Dan doa pada Allah, buat solat taubat, kita doakan untuk dia dan doakan supaya roh dia memaafkan kita. Okey, Anissa, kalau nak marah tu selalunya orang marah ni mungkin Anissa ada marah pada diri Anissa. Apa kata banyakkan istighfar, bukan istighfar saja. Astagfirullahalazim itu marah. Astagfirullahalazim. Kenapa aku macam ya Allah, tolong aku ya Allah. Solat taubat, baca Quran. Dan saya nak cakap pada wanita, tentukan you only solat betul. Wuduk tu biar betul. Makeup tu, siapa yang banyak suka makeup tu, gunakan makeup remover yang betul. Benda banyak tengok orang solat tapi perangai tak berubah. Rupanya makeup, mascara tu ada lagi, eyeliner ada lagi, pakai bulu mata palsu. All this thing menyusahkan you all. Lepas tu Bonda jumpa orang, Bonda tengok makeup. Kalau makeup berlebihan, Bonda tanya, bawa tak apa ni cleanser tu? So okey, Mawa Askira. Okey, bagaimana
Bagaimana nak tenangkan diri, buat affirmation yang betul bila kita diserang perasaan negatif, fikiran negatif. Nak menjaga hubungan baik daripada keluarga dan adik-beradik. Okey. So, affirmation yang betul kata, Alhamdulillah, saya gembira dan bersyukur. Tulis, kini saya. Okey, mulakan. Alhamdulillah, saya gembira dan bersyukur. Kini saya. Okey. Sebutlah baik mak mertua. Tulis apa ayat. Oh, besok live what time? Aisyah tanya. Besok live what time? Same time. Hari Besok hari apa? Sabtu. Jumaat. Itu buat Sabtu. Oh, Sabtu. Besok tak ada. Sabtu Bonda akan buat live daripada tempat yang lain. Wah, bukan di sini. InsyaAllah. InsyaAllah. Pin on top and Telegram. Himah buat apa Himah? Tadi dah. Saya dah. Pin on top. Tadi dah. Suami menyakiti tak menghargai saya. Apa kata berhentikan perkataan tu. Cakap Alhamdulillah, saya gembira bersyukur suami saya menyayangi saya dan sangat bertanggungjawab. Tulis saja. Tulis, baca. PMC 2 dah tutup ya. Jangan tulis benda negatif. Tulis apa Yunda dan baca ulang-ulang 90 kali sehari. Letih anak demam sebut dah biasa. Bagus. Bersyukur. Anggapkan peluang jaga anak dan juga pengampunan dosa. Dan banyakkan taubat. Jangan sebut letih. Dua perkara jangan sebut. Saya letih dan saya tak larat. Saya kurang bertenaga. Perkataan letih dan kita jangan sebut. Ada lagi? Saya baca kat sini. Okey, boleh. Serasa jaga hati. Macam mana kita nak suami kita sayang kita? Itu kena live lain tu. Dia pun dah akan beri dah. Lelaki ni dia perlu 3 perkara. Okey. Yang pertama, ini Bunda akan buat satu special session lah. Lelaki untuk suami sayang kita, pertama kita buat dia rasa dihormati atau kita hormat dia. Yang kedua ialah kita tunjukkan bahawa kita percaya pada dia. Jangan curiga, cemburu, bukan. Okey, kita sayang dia. So pertama kita hormat. Yang kedua kita percaya pada dia. Yang ketiga ialah kita bangga dengan dia. 3 perkara. Apa dia? Hormat, percaya, bangga. Tunjukkan kita bangga dengan dia. Contohnya, abang saya bangga, abang ni bagus dah sekarang ni, abang ni bagus solat tepat waktu. Sebut. Okey, bangga. Yang kedua, percaya kat dia. Saya yakin abang okey, abang baik kan. InsyaAllah saya tahu abang sayang saya seorang. Saya bersyukur sangat. Sebut apa yang kita nak pada dia dengan tu. Okey. Yang ketiga ialah buat dia rasa kita hormat dia. So sangat menghormati. Kalau dia nak beri makanan tu, jangan beri gitu je. Jemput, sila jemput bang, jemput. Beri tangan, beri apa-apa. Jangan ambil kat situ, tak boleh. Hormat. Okey, rasa dihormati. Lelaki yang dia rasa dihormati, dipercayai dan dibanggakan isteri dia akan menyayangi isteri dia. Delegate kerja ialah kita delegate hanya kalau kita percaya pada orang tu dan kita beri. Oh, Sharifah Fidah cuti. Boleh ambil notes ya. Siapa ambil notes tolong share dekat Telegram PMC ya. Sebut syukur. Okey, lagi. Soalan di Instagram. Instagram. Suri rumah kadang-kadang sedih sebab tak dapat bantu mak ayah dan mati rasa nak bantu mak ayah, rasa
bersalah. Tak boleh rasa bersalah. Rasa bersalah, emosi negatif akan menolak rezeki. Okey? Apakah yang menarik rezeki kita? Emosi kasih sayang dan syukur. Jangan rasa bersalah, bersyukur, dapat menjaga. So fokus pada anda boleh buat. Orang suri rumah ni tak payah cari maid, rumah kemas, anak sentiasa ada. So fokus. Mungkin mak ayah pun tak kisah pun duit tu. Mak ayah pun dia bersyukur anda jadi isteri yang baik. Okey? Soalan Tak nampak baca pun tak nampak. selalu overthinking dan always put others before myself. Okey, overthinking. Bila nak overthinking tu, kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tarik nafas dan bersyukur. Oh, aku tengah sihat sekarang ni, aku tengah waras, aku tengah tak. So, focus on what you have now. Jangan go into the future. Kalau kita pergi pencuri kan kebimbangan masa depan dan penyesalan masa lalu. So tengok, be in the now. Nafas lah. Wah, keliling aku ada, ada perkataan love kat sini cantik. Wow, cantiknya bunga ni. Ya Allah, cantiknya bunga ni. Ni pun orang kasih saya hadiah. Saya tak beli all ni. Orang kasih hadiah. Ini orang kasih hadiah. Painting, semua orang kasih hadiah kat saya. So saya bersyukur. Ya Allah, cantiknya love. Nak tahu gambar. Gambar apa tak usah ni, orang cadang. Macam tu lah. So fokus apa yang kita nak. Okay, lagi. Stres, macam mana nak hadapi orang yang tak suka kita tapi kita tak boleh elak? Sebenarnya kita hidup nak suruh orang suka kan Allah sayang. Sibuk nak cari orang suka sebab kita tak suka diri kita, masa kita perlu penghargaan manusia. Ingat, orang paling bahagia orang paling bertakwa. So apa kata fokus pada bertakwa, orang suka pun tak suka doesn't matter. Dan nak tahu tak tanda salah satu Allah sayang, banyak orang suka kita. So kalau orang tak suka kita, tengok akhlak kita bagus tak? Kita ni adakah seorang yang hayyin, tenang, layyin, lemah lembut, qarib, mesra dan sahal memudahkan urusan orang. Kalau kita suka buat payah je kan, muka masam je, kedekut je, macam mana? Kita adalah pemurah, penyayang, pemaaf, pemberi, memang orang akan suka. Okey? Habis dah? Sikit lagi. Stres dengan keuangan yang kian meruncing walaupun dah kecilkan hutang, expenses tapi masih tak cukup. Kerja bagai nak rak dah ni siang malam. Ya, apa? Nangis siang malam. Kerja dah teruk lah siang malam. Betul. Sebab banyak orang kata kena kerja kuat baru dapat rezeki. Sebab rezeki kita bukan kerja. Kita kerja kuat memperbaiki hati, kerja kuat memaafkan orang, kerja kuat memuliakan dan membahagiakan orang, kerja kuat disiplin kata, tak sebut perkataan yang negatif, kerja kuat menjaga hubungan silaturahim, kerja kuat memaafkan orang sebelum tidur, kerja kuat menyayangi semua orang, kerja kuat mendoakan orang apa kita nak. Jangan sebut hutang, sebut amanah. Bangun pagi-pagi, kalau kita rasa rezeki kita sempit, kita doakan nak lapangkan rezeki. Ya Allah, ya Tuhanku, kau lapangkanlah semua rezeki orang yang keliling aku ni. Bila kita doakan kelapangan rezeki orang tanpa orang tu tahu, sebenarnya malaikat mendoakan kita. Kalau malaikat doa, memang makbul insya-Allah. Okey, so siapa ada masalah, mulakan mendoakan orang, memaafkan orang dan menghormati orang, dan delete semua post-post negatif di Facebook yang menjadi perisai rezeki you all tu. Banyakkan perisai rezeki kita adalah dosa kita. Banyakkan taubat, delete gambar yang tak tutup aurat, delete yang viral kita share negatif, delete WhatsApp status kita yang kita kutuk orang, delete WhatsApp status kita, buang semua elemen negatif. Rezeki akan datang. Sebab rezeki ni benda yang baik hanya datang pada hati yang bersih. Bersihkan hati. Bukan kuat kerja, tapi kerja kuat pada diri kita, pada qalbun kita, pada hati kita, pada akhlak kita, pada solat kita, pada taubat kita, pada silaturahim kita. Banyakkan senyum, beri salam, sapa orang, lemah lembut, penyayang, jaga sucikan hati, sedar diri bukan sedar orang, sejahtera tengok orang, bahagia tengok orang, tingkatkan takwa. Sebab orang paling bahagia orang paling bertakwa. Tingkatkan ketakwaan, hentikan kedegilan. Kedegilan miskin, ketakwaan kaya. Kedegilan masuk api neraka, ketakwaan masuk syurga. Kedegilan stres, ketakwaan bahagia. Memberi bahagia, menerima stres. Tu saja ego stres, tak ego takwa tenang. Okey, so kita akan lakukan transformasi diri pada live seterusnya pada hari Sabtu insya-Allah. Dan Boda doakan Boda tengah nak buat formula toolkit untuk tangani stres. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Minta maaf je terkasar bahasa.